إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pada malam ini sekali lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rumahnya yang penuh barakah ini, yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati dan mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberi taufik dan hidayah untuk kita sentiasa taat kepadanya dan menjauhkan kita daripada segala bentuk larangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesihatan, menjauhkan kita daripada wabak, bencana, gempa bumi, banjir besar, ujian yang tak mampu kita tanggung, dan berikan kesabaran di atas ujian-ujiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha serta memberi kita syurga Firdaus. Amin Rabbal Alamin. Baik, insyaAllah malam ni kita masih dalam bab iaitu sedekah. Surat berapa? 167. Yakinlah bahawa doa malaikat itu mustajab, dikabulkan. Orang yang menahan hartanya ataupun yang kikir, 167. Orang yang menahan hartanya ataupun yang kikir, itu kedekut, yang bakhil, untuk membelanjakannya di jalan kebajikan. Bakhil ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak rasa yang kita ni bakhil. Kita tak rasa, dan kita tak sedar berapa lama dah kita tak sedekah sebenarnya. Kadang-kadang kita tak sedar dan kita tak teringat bila lah kita sedekah, bila lah kita tolong orang dengan duit harta yang kita ada, bila kita ni betul-betul ikhlas hak kita tanpa orang minta kita bagi. Hak orang minta kita bagi tu mungkin ada lah, pasal orang minta. Kadang-kadang kalau tak keluar duit kita rasa malu, segan pula kawan sebelah tengok pakai kereta besar, orang minta takkan tak bagi. Hak tu orang minta, hak kita sendiri ni tuan-tuan. Hak kita sendiri dengan amount yang kita kata agak berat bagi kita, dan kita boleh keluarkan, kita paksa diri untuk keluarkan. Bila ni hak lah kita bagi tanpa kita berkira dan bukan pasal orang minta. Maksudnya kita cari tempat untuk kita nak sedekah ni tuan-tuan. Ini termasuk orang yang tidak bakhil. Tapi kita ni tuan-tuan, kalau kita ni masih lagi kena orang minta, ataupun kita ni masih lagi kalau tak ada orang minta tak bagi, bermakna kita ni masih lagi termasuk orang yang kikir ataupun bakhil. Meskipun harta itu tidak binasa secara lahir, orang yang bakhil ini binasa. Meskipun harta itu tak binasa secara lahir, tetapi pada hakikatnya ia binasa juga kerana tidak dimanfaatkan. Kita baca lepas ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin, fala yaqbalu Allahu illa tayyiban. Fa inna Allah ya'khudhuha bi yaminihi fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum. Faluwahu hatta takuna mithlal jabal." Siapa yang bersedekah seberat sebiji tamar dari rezeki yang baik, iaitu halal, sebiji tamar ya. Sedang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada menerima malaikat yang baik sahaja. Sedekah tamar itu memang rezeki dia halal sungguh.
Itu memang halal betul pada dia. Dan Allah ni tak akan terima melainkan sedekah yang betul-betul, sedekah yang baik, yang daripada rezeki yang baik. Maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan penuh kemegahannya. Allah jadi megah. Maksudnya Allah suka dan Allah seronok orang yang sedekah dengan ikhlas daripada harta yang baik walaupun sebiji tamar. Jadi tuan-tuan, kita ni seronok bila kita boleh buat Allah itu seronok sebenarnya. Dan kita jadi seronok bila boleh buat Allah itu cinta pada kita. Kita sangat seronok. Jadi bila kita boleh sedekah benda yang halal walaupun sikit, Allah suka dan Allah cinta pada kita. Tu yang kita nak, pasal Allah boleh seronok pada kita. Kita nak keluarga kita suka dekat kita. Kita bawa balik makanan, anak seronok. Tuan-tuan cuba balik makanan, anda tak makan. Contoh, kita ni bawa balik, hati berbunga-bunga, main makan, anak buat tak tahu. Apa perasaan kita? Kita rasa tak seronok. Apa pasal anak tak suka makanan kita beli. Beli baju balik pada Mekah, anak tak pakai pun tuan-tuan. Sampai hari ni anak tak pakai. Anak kata RM15 malah. Jubah belang-belang. Dia jubah Mekah, jubah tu yang tak jual dia. Kalau tengok jubah tu, jubah Mekah. Rasalah tuan-tuan. Ramai orang pakai sangat, mak malu nak pakai. Mesti rantau ni mak beli kat Madinah ni. Kan? Jadi kita beli, anak kita tak pakai. Apa perasaan kita? Cik hati. Tuan-tuan kan? Ni kita sedekah, tuan-tuan boleh bayangkan, kita bagi pada orang tu terima dengan dia ni orang yang pandai appreciate orang tuan-tuan. Kadang-kadang dia tak suka benar pun, kadang-kadang tu. Lepas tu kita bila orang bagi ni, kita kena pandai appreciate. Nabi ni sangat menggalakkan orang, kalau orang bagi, Nabi kata appreciate, Nabi kata. Nabi ni jenis appreciate tuan-tuan. Orang bagi kecil ke, besar ke, benda tu murah ke, benda tu biasa ke, benda yang tak Nabi dia appreciate tu style Nabi. Tuan-tuan kan? Kita kena macam tu lah. Dalam hati biasa saja. Dalam hati biasa aja, tapi mulut tu manis. Tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, bila kita bagi sedekah ni, yang seronok tu Allah Ta'ala. Allah boleh terima sedekah kita tu dengan seronok. Jadi siapa kita untuk kita nak rasa sesuatu yang kecewa lah kalau kita bagi tu Allah Ta'ala suka pada kita. Tentu kita rasa pun seronok bila Allah suka. Sebab tu kita nak sedekah ni tuan-tuan, jangan kira. Maksudnya sedekah, ingat kat Tuhan, ingat hadis ni. Aku sedekah ni, Tuhan suka. Dan Tuhan bangga, dan Tuhan megah dengan sedekah aku ni. Walaupun sedekah tu hanya kecil saja. Ada orang jenis untuk sedekah subuh tuan-tuan kan? Sedekah subuh. Anjurkan sedekah subuh. Bagilah sedekah subuh. Memang Nabi sebut, kita baca hadis lepas. Orang sedekah subuh tu, malaikat mendoakan Allah Ta'ala ganti balik pada orang sedekah subuh itu. Malaikat ganti balik. Tapi solat subuh dah tak jadi ya. Itu tak jadi ya, tuan-tuan. Solat subuh kena, jangan kira solat sedekah subuh je, tapi solat subuh dah. Tuan-tuan, ada orang duk anjurkan sedekah subuh. Tapi solat subuh tak suruh orang. Tak boleh tak macam tu. Macam ada hadis Nabi berkaitan dengan Nabi kata 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, siapa yang solat 4 itu, Allah haramkan dagingnya daripada api neraka. Dia duduk solat boleh ba'diyah tu, solat zuhur tak ada. Duduk puluh dah tu. Pasal dia kata siapa solat qabliyah 4, ba'diyah 4, Allah haramkan daging dia daripada api neraka. Solat zuhur dah, maghrib dah, isyak dah, subuh dah, 20 dah qabliyah ba'diyah tu 4. Pasal dia kata hadis kata betul, dia kata dia faham, tuan-tuan, dia faham untuk diri dia. Dia tak faham hadis. Tuan-tuan nampak tak? Dia tak faham, dia faham cara dia faham hadis tu. Dia kata 4 rakaat
Aku tak masuk neraka. Dia kata, yang pada ubat solat zuhur, solat asar, solat maghrib tu buat apa? Tuan-tuan, macam tadilah, duk pulung sedekah subuh, tapi solat subuh tak juga, jemaah pun tak juga. Dia tak kena, tuan. Hak utamanya kita kena utamakan. Baik. Lalu dia, iaitu Allah, memeliharanya, menyimpannya seperti seorang kamu memelihara anak kuda yang baru beranak, sehingga akhirnya sedekah itu membesar seperti sebuah gunung. Tengok, sebiji kurma menjadi sebuah gunung, Allah simpan. Hak ikhlas. Sedekah yang ikhlas, yang baik daripada harta yang baik. Harta tu kita dapat sumber dia bersih, halal dan baik sungguh. Sebiji kurma harga dia tak sampai RM1 kot masanya. Tak sampai RM1. Kita sedekah hak tu, Allah Ta'ala simpan sedekah kita tu. Dia simpan, membesar sehingga jadi sebuah gunung, tuan-tuan. Biasanya sedekah kurma ni time bila? Time Ramadan nanti ya. Time Ramadan ramai sedekah kurma. Nabi kurma bagi kurma hak yang kelas lah sikit, tuan-tuan. Ajwa, tuan-tuan kan, sukari, dia mahal-mahal sikit lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, innaka an tabdhula al-fadl khairul laka wa an tumsikahu syarrul laka wa la tulamu ala kafaf wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun min al sufla." Wahai anak Adam, jika engkau memberikan kelebihan dari hartamu adalah baik bagimu, harta hak lebih. Jika engkau menahannya adalah celaka, dan tiadalah engkau akan dicela jika tidak ada kelebihan, ada harta, tak ada lebih. Mana Tuhan tak cela kita, tapi dia boleh bagi juga. Ini yang hebat, tuan. Dia tak ada harta apa, tapi dia ada pun untuk diri dia aja, tapi dia boleh bagi ni orang. Itu sangat baik. Tapi Tuhan tak cela kalau dia tak bagi, pasal bukan lebihan dia. Mulakanlah pemberianmu itu kepada orang-orang yang engkau tanggung, anak-anak isteri. Tuhan kata, Nabi kata, mulakan pemberianmu itu, sedekahmu itu kepada orang yang engkau tanggung. Siapa dia? Anak isteri kita, mak ayah kita tanggung. Lepas tu mereka ni tak boleh dibayar zakat pasal kita tanggung. Ada orang tanya saya, Ustaz, cucu macam mana Ustaz? Zakat kat cucu boleh tak? Mana boleh? Pasal kita tanggung dia, harta tu dia tak berkembang. Islam nak harta tu dia berkembang. Kalau dia main kot tu je, tuan, bagi ke anak, bagi ke cucu, dia tak berkembang harta tadi. Tak boleh. Tangan memberi lebih utama daripada tangan yang menerima. Pada pendapatku, kata Imam Haddad, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tentang perkataan fadl dalam hadis di atas ialah kelebihan dari harta kekayaan. Kelebihan daripada harta kita. Harta kita lebih banyak. Sebab tu kata Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi SAW, dia, Nabi sebut, siapa nak tengok zuhudnya Nabi Isa AS, dalam hadis yang sahih Nabi kata, tengok dekat Abu Dzar, sahabat yang paling zuhud. Antaranya sahabat lain iaitu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Khattab, juga sahabat paling zuhud. Nabi kata, siapa nak tengok pada Nabi Isa, zuhudnya Nabi Isa, lihat pada Abu Dzar Al-Ghifari. Dia kata apa, tuan-tuan, Abu Dzar ni? Dia kata, tidak patut bagi seorang ada lebihan harta untuk esok. Tuan-tuan, ada lebih untuk esok. Berlambak dalam bank berjuta dah, tuan-tuan, dalam bank lebih berlambak. Kata Abu Dzar, tidak patut bagi seorang itu ada lebihan harta untuk esok. Esok cari lain, hari ini lebih-lebih. Hari ini lepas-lepas. Kita pakai dah. Esok cari lain. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Tuan-tuan, seorang sahabat yang sangat zuhud. Waktu dia meluk Islam, dia jadi pembela pada orang miskin. Tapi tak ambil kesempatan. Tak nak ambil kesempatan. Kita pembela orang miskin, kita kaya. Kita yang kaya, rumah kita besar, bela orang miskin. Dia bela orang miskin, dia bela orang-orang yang susah di luar sana, tapi dia pun jadi miskin. Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dia tak memiliki harta. Dia tak mau simpan harta. Itu sangat zuhud lah sahabat ni. Siapa Abu Dzar ni, tuan-tuan?
Nama sebenarnya Jundub, seorang daripada kalangan Bani Ghifar, duduk dalam, dia nomad, hidup secara nomad, orang Al-A'rabi, iaitu orang Badui dalam pedalaman. Dan dia ni adalah antara pekerjaan dia iaitu merompak, tuan-tuan. Bukan Fudail bin Ayyad atau perompak, hal ni pun sama, dia kaum-kaum dia merompak. Tapi kata Abu Dhar, waktu aku merompak aku tak start. Dalam diri dia tu ada kebaikan. Dia rompak tapi hati tak seronok, dia rompak hati tak seronok. Akhirnya dia dengan adiknya Uwais Al-Ghifari, dengan maknya 3 orang berpindah, tak mau merompak lagi, dan pergi jumpa Nabi, masuk Islam, atau Abu Dhar Al-Ghifari. Bagi dia tak nak harta lebihan. Jadi bila harta lebihan dia kata sini, maka al-fadl sini ialah harta lebihan yang kita patut bagi. Kita patut bagi. Baik. Begitu pula maksud kafaf ialah kadar keperluan dari harta kita. Kadar yang kita perlu sahaja, bukan lebih-lebih. Terhadap orang yang engkau tanggung itu tidak boleh engkau mencuaikannya atau tidak memberinya sara hidup yang cukup. Sedang engkau bersedekah pula pada orang lain. Orang lain kita baik, baju kita bagi, makan kita bagi, duit kita bagi, tiba-tiba anak kita terbiar, tiba-tiba isteri kita terbiar. Tak boleh. Anak isteri dulu, yang lengkap barulah orang lain, tuan-tuan. Sedekah ke anak-anak dulu. Anak pergi sekolah ada duit tak? Pastikan nak sekolah ada duit dulu, baru kita sedekah kali ni. Ni duk sedekah puluh dulu. Keluar masjid ni sedekah. Keluar nak pergi hantar anak sekolah, ayah duit dah ayah. Allah, sedekah habis dah tadi. Ya, tak kena. Tentang anak dulu. Anak dulu. Pakaian sekolah anak dulu. Baju sekolah anak dulu. Buku sekolah anak dulu. Kelengkapan asas dia kata, kafaf. Kafaf ini kelengkapan asas wajib untuk kita bagi ke anak-anak isteri kita dulu, baru dia fadal. Beri ke hal lain tu lebih. Hal lebih tu baru boleh sedekah, kata dalam hadis ni. Hal lebih tu boleh sedekah. Sekarang ni keperluan asas dia pada khita. Kenapa tak? Tak ada khita tak boleh mengundi kita apa? Tak ada mengundi, tak ada khita. Kan nak balik mengundi 19 bulan ni. Tak payah balik duduk sini kan, mengundi sini kan. Nak balik tu. Pasal tak ada keperluan. Beli dah kereta siap, apa semua, motor ada lengkap, semua siap, dapur ada semua, rumah dah ada, barulah kita boleh sedekah pada hal lain. Itu cara kita bersedekah. Dan tangan yang memberi tetap lebih mulia pada tangan yang menerima, untuk menggalakkan orang kaya supaya memberi dan orang miskin supaya memadai dengan rezeki yang ada, serta memelihara diri dari meminta-minta orang seberapa yang boleh. Abu Dhar pernah Nabi pesan kat dia 7 pesanan. Antara satunya kata Nabi, jangan minta-minta. Hang susah macam mana pun jangan minta. Tu Abu Dhar, tuan. Hang susah macam mana pun jangan minta. Tapi kita hak kaya, hak ada kelebihan, wajib menolong. Tapi orang hak tak ada, jangan minta. Mana orang macam Abu Dhar, kalau kita tolong dia tak mau. Kita tolong dia tak mau. Aduh. Seorang tabi'in, Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' antara orang yang disebut sebagai orang yang zuhud, sangat zuhud. Tak mau pegang mah, tak mau pegang harta. Bagi dia mah ni macam tanah bagi dia. Macam tanah, tuan-tuan. Tanah tuan pijak. Dia tengok emas macam tanah, tak ada apa. Kita tengok emas terbeliak mata. Jumpa, mau banyak tu jumpa tuan. Nak simpan kan nak bagi kat orang. Nak simpan kan nak bagi, nak simpan kan nak war-warkan. Tuan-tuan mau tahu tu. Tapi Muhammad bin Wasi' dia emas macam tanah. Satu hari Qutaibah, panglima perang Qutaibah waktu tu, dia masa berperang tu, habis perang, dia dapat harta ghanimah. Dia sembang dengan jeneral-jeneral dia yang lain, dengan menteri-menteri dia. Qutaibah kata, hampa agak-agak lah, ada tak orang kalau aku genggam mah macam ni, dia kata,
Aku genggam macam ni, segenggam macam ni. Aku bagi kat dia, dia anggap macam tanah, dia tak mau pun. Mana ada, dia kata, menteri-menteri kata, mana ada, jeneral-jeneral ni kata, mana ada, tak ada punya lah. Ada, dia kata. Muhammad bin Wasi'. Betul ke dia kata? Betul, kata Qutaibah. Kalau tak syah, pergi panggil. Dia pun pergi panggil. Satu dia duduk berehat, lepas perang berehat, dah bagi harta rampasan perang, dah ambil semua, Qutaibah dah simpan, lepas tu pergi panggil. Muhammad Wasyid pun berjumpa dengan Qutaibah. Ya tuan, tuan panggil saya. Ya. Qutaibah, kalau aku bagi dekat hang harta emas ni, emas segenggam jenis hang ambil, aku ambil. Dia kata tu aku ambil. Terkejut Qutaibah. Dia kata kat kawan tadi, depan dia tak ambil. Tiba-tiba kata Muhammad Wasyid, aku ambil. Kata dia, aku ambil. Lepas tu kawan-kawan lain kata, mana ada, mesti ada orang ambil punya, mana ada orang tak ambil. Emas segenggam macam tu, tuan-tuan siapa tak nak ambil. Kawan lain pun kata, mesti ada orang ambil punya. Muhammad Wasyid pun mesti ambil punya. Lepas tu dia ambil, aku ambil. Dia bagi sungguh, lepas tu ambil sungguh tuan-tuan. Dia bagi, dia huluk, ambil sungguh. Terkejut Qutaibah. Dia kata dia tak betul lah. Dia tadi nak cabar kawan dia tadi, nak tunjuk kata Qutaibah ni, Muhammad Wasyid ni seorang yang memang tak akan ambil punya. Mana dia tak betul tadi cakap. Dia pun ambil. Bila Muhammad bin Wasyid ambil, kata Qutaibah, hang ikut tengok dia pergi mana. Dia kata kat kawan dia, ambil ikut tengok. Ikut keluar lepas kemah duk jauh sikit ya. Dia bedak harta dia. Kat siapa? Dekat fakir-fakir miskin duk minta-minta duit kat geng-geng perang, geng-geng prajurit ni, ada fakir miskin duk main minta, dia bagi semua. Lepas tu dia baca cerita kat Qutaibah. Betul tak aku kata? Orang macam ni, emas ni bagi dia macam tanah. Dia tak ada rasa pun, dia tak mau. Bagi dia tak ada lebihan apa-apa dekat dia. Macam orang ni tuan-tuan, orang macam ni, dia tidak akan ada lebihan apa-apa, dia tidak ada wajib sedekah apa-apa. Pasal dia tak ada apa-apa kelebihan harta daripada dia. Macam kita ada lebihan, dah lebihan itulah kita patut sedekah ataupun zakat. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man alladhi ya'khudhu an hajatin bi aqalla thawaban min alladhi yu'ti min si'ah." Tiadalah orang yang menerima kerana keperluan itu lebih kurang pahalanya dari orang yang memberi kerana kelebihan kekayaannya. Sabdanya lagi, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalamatin thayyibah." Takutlah api neraka, yakni selamatkanlah dirimu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah setengah butir kurma, tuan-tuan. Mana kalau kita takut kat neraka ni, tuan, sedekahlah setengah biji kurma pun. Jangan tak mau sedekah langsung. Ada peluang untuk sedekah walaupun sebiji kurma satu hari, walaupun separuh biji, sedekah aja. Boleh jadi sebiji kurma ataupun separuh kurma itu boleh bebaskan kita dari neraka. Ni hadis ni ada sahih Nabi sebut. Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah. Takutlah, maksudnya hindarlah api neraka walaupun dengan cara hampa sedekah separuh kurma aja, kata Nabi. Maksudnya separuh kurma tu boleh hindar kita dari api neraka. Tuan-tuan, bukan banyak mana pun. Yang kita duk nak pulung sedekah besar-besar, sedekah banyak-banyak tu, tuan. Sedekah sikit tu Tuhan terima. Yang penting dia mai pada hati yang ikhlas. Dan dia mai pada harta yang bersih, yang sumber yang baik. Tuhan terima. Semalam kita sembahyang kan sini, sembahyang gerhana kan. Apa fadilat ataupun apa kelebihan ibadah antara ibadah selain daripada sembahyang gerhana? Sedekah, Nabi kata. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata sedekah. Tapi tak ada siapa yang nak sedekah. Tak ramai ni pulang sedekah. Ni malam gerhana tu. Nabi kata perbanyakkan solat, perbanyakkan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan zikrullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Mungkin imam pun baca khutbah semalam cerita bab sedekah tu. Tapi kita dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak macam sahabat Nabi. Sahabat Nabi dengar, macam tu. Betul Rasulullah, betul kami buat tu. Tu sahabat Nabi. Kita dengar, relax dulu.
Nanti ya, tunggu gerhana tahun depan lah. Tunggu gerhana sekali lagi lah. Hak ni pun duit apa bawa hari ni. Bawa pun RM5 beda burger sebiji juga tak? Bawa RM5 beda burger sebiji ni. Kalau sedekah ni tak makan burger malah ni. Dah lah burger sebulan dah tak makan ni. Dia teringat tuan-tuan. Jadi kita ni, kita nak buat ni tuan-tuan, kita kira-kira dulu. Aku lihat ni dah lepas ni ada beda lebih baru kita sedekah. Tak, sahabat Nabi tak. Sebab tu kalau dalam perang Tabuk, perang terakhir Nabi SAW 9 Hijrah, disebut perang susah. Disebut perang susah. Iaitu perang yang susah pasal apa? Pasal musim panas yang sangat terik dan Islam tidak ada kelengkapan yang kuat, tapi nak menentang Rom di bawah pimpinan Nabi SAW. Duit tak ada ni tuan. Kelengkapan tak ada, kuda pun tak banyak mana, makanan tak banyak mana, unta pun tak banyak. Nabi berkhutbah, Nabi kata, "Man jahaza jaisyal usrah falahul jannah." Nabi kata, Nabi sebut je tuan-tuan. Nabi naik depan, Nabi khutbah saja, Nabi sebut, "Man jahaza jaisyal usrah." Siapa yang melengkapkan tentera yang susah ini, falahul jannah, jaminan syurga untuk dia, kata Nabi. Jaminan syurga untuk dia. Sayyidina Uthman, dia dengar macam kena karat tuan-tuan. Zrrr, voltan tinggi. Zak, saya Rasulullah. Oh, depa. Itu sahabat Nabi. Dia dengar Nabi sebut sedekah, fadilat dia syurga, dia jadi harta tak ada apa. Harta duduk bawah dan dia nampak syurga. Allah dah nampak kat atas. Dia macam kena karat, tuan-tuan. Dia kata, saya Rasulullah. Dia bagi harta dia. Dan Nabi doa kat dia. Allahumma ighfir li Uthman ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Ma darra ma yaf'alu ba'da dhalik. Atau kama qala. Ya Allah, ampunkanlah dosa Uthman yang sebelum ni dan akan datang. Itu dia tuan-tuan. Pasal nak lekapkan tentera Islam punya pasal ini, dan waktu tu Islam sangat susah, nak lawan Rom yang lebih besar masa tu, yang sangat kuat masa tu, sampai Nabi doa, ya Allah, ampunkan dosa Osman yang lepas dan yang akan datang, tuan-tuan. Maksudnya, Nabi kata apa? Tidak mudarat dan tak dikira berdosa sekiranya dia lakukan apa pun selepas ini. Oh, tuan-tuan. Osman selepas dia bagi itu, tuan-tuan, dia bagi harta dia tu pada perang Tabuk. Nabi doakan dia, apa dia buat tak dikira dosa. Allah akan ampunkan semua ni. Hak akan datang ni, tuan. Mana ada macam tu, tuan. Yang dapat siapa? Nabi SAW dapat. Nabi Allah Ta'ala, Sayyidina Aisyah kata apa? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah dah ampunkan dosa hang ya Rasulullah yang dahulu dengan akan datang. Pasal apa sampai bekak kaki semayang ni? Ni semayang bekak kaki ni. Duk pulun. Pasal apa ni? Allah dah ampunkan dosa hang yang dulu yang akan datang. Sayyidina Uthman, Nabi doa yang sama. Pasal apa? Pasal jahaza jaisyal usrah, melengkapkan tentera susah itu. Nak pergi berapa kilometer tuan Tabuk? Lebih kurang 600-700-800 kilometer. Tabuk tu dekat Syam sana. Dekat Syria, Jordan sana tu. Tabuk. Sangat jauh perjalanan dia. Daripada Madinah ni. Bukan dekat. Jalan. Naik unta berjalan. Panas yang sangat panas. Itu. Jadi, ini orang yang sedekah bukan dia kata kena, bukan dia kata Nabi wajibkan pun. Tapi Nabi minta tanya siapa nak bagi. Sabda Nabi SAW, as-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an nar. Sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadam api. Dia hapus dosa kita macam ayak dia padam api. Ayak simbah ke api, habis api tu. Itu sedekah yang kita nak buat tiap-tiap hari, tuan-tuan. Sebab tu sedekah ni Allah Ta'ala selalu gabungkan dengan sembahyang, tuan-tuan. Wa aqimus salat, atuz zakah. Zakat tu sedekah wajib. Hak wajib.
Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu korban. Mana berkenaan dengan kita dengan orang juga. Semua Tuhan kalau tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedekah ni Tuhan mesti gabung dengan sembahyang. Nak cerita kata apa? Tidak lengkap kita sebagai seorang yang bertakwa, sebagai orang Islam, ia hang sembahyang saja tapi hang tak mau sedekah. Tak lengkap. Kalau kita nak lengkap sebagai seorang Islam, seorang beriman yang bertakwa, hang sembahyang, hang kena sedekah. Baru lengkap. Sebab ayat Quran kebanyakannya digabung antara sembahyang dengan sedekah. Kita 20 sembahyang je, tapi sedekah kita kurang. Kadang-kadang tak langsung sedekah. Lepas tu ayat Quran dalam sembahyang dicerita tutup dengan sedekah. Sembahyang cerita dengan infak. Sembahyang cerita tentang pemberian kepada orang fakir miskin dan sebagainya. Lepas tu dalam kita sembahyang jangan kita lupa kita kena gabungkan dengan mana dia kata hablum minallah hablum minannas, mesti ada. Bukan hablum minallah saja. Sabdanya lagi. Lepas tu kita tengok antara kehebatan sedekah ni, Allah Ta'ala akan mudahkan ibadah kita. Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Lail, surah Al-Lail. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Tengok, hak atas فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, hak bawah فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Tuhan kata apa tuan-tuan? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Siapa yang dia suka memberi dan ada sifat takwa kat diri dia. Ni suka bagi ni tuan. Infak, tolong orang. Dia suka bagi, ringan, dermawan. Dan dia tak bakhil, tuan-tuan. Dia mudah bagi. RM1 lah tuan-tuan. RM2 lah. A'ta, dia bagi, dia ada sifat takwa. Dia orang Islam lah tuan-tuan cerita dia. Takwa tinggi mana itu berbeza masing-masing orang. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan husna. Sebagian orang kata husna itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Ayatillah. Dia membenarkan firman Allah Taala. Dia membenarkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna. Karena tu tuan-tuan, akibat dia pada fadilat dia pada dia sedekah, dia bertakwa dan dia membenarkan apa Tuhan sebut, fadilat dia pada dia, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan benda yang mudah untuk dia. Tuhan tak kata fasanuyassiruhu lil ibadah ataupun lit ta'ah. Tuhan tak kata mudahkan untuk taat, tak. Tapi Tuhan kata fasanuyassiruhu lil yusra. Mudahkan benda yang mudah. Inna ma'al usri yusra kan? Fa inna ma'al usri yusra. Bersama susah ada senang, bersama susah ada senang. Yusra itu mudah. Masuk dia dalam bahasa Arab. Tapi Tuhan kata apa? Fasanuyassiruhu. Kami mudahkan benda yang mudah. Apa benda yang mudah? Ibadah, kata ulama. Tuhan kata ibadah itu mudah sebenarnya. Sebenarnya mudah tuan-tuan sebenarnya. 5 minit je. Tapi jadi susah untuk siapa? Untuk orang yang tidak bertakwa. Sangat susah. Susah pada siapa? Orang yang banyak dosa, yang menentang Allah Ta'ala. Sangat susah. Tak boleh nak buat tuan-tuan. Nak sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Dengan menyanyi lagu Majaih, mana susah? Nyanyi susah, dia kena irama. Dia kena suara, dia kena pakai mikrofon, dia kena duduk. Tapi menyanyi Majaih sampai habis senang je tuan-tuan. Nak sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim, hari ini sekali pun tak sebut. Tuan-tuan nampak? Jadi formula dia kata ulama, orang yang suka sedekah, Allah mudahkan dia, mudahkan benda yang mudah itu beribadah. Dan Tuhan kata, wa amma man bakhil wastaghna, siapa yang bakhil dan dia rasa diri dia ni cukup. Dahlah bakhil, rasa diri ni cukup dah tu.
Wa kadzdzaba bil husna, dia tak percaya tentang syurga neraka, dia tak yakin dan dia tak beriman dengan apa yang Tuhan sebut dalam Quran. Fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan benda yang payah. Benda payah jadi mudah, tuan. Katanya kita naklah Tuhan mudahkan benda payah kan, tapi tak mau hak tu. Benda payah hak tu tak mau. Tuhan mudahkan ada benda yang payah. Kalau kita nak, tapi hak payah tu bukan maksud dia benda hak payah hidup kita ni. Payah ni maksudnya maksiat, kata Allah Ta'ala. Kami mudahkan maksiat untuk dia. Tuhan pun kata maksiat tu payah. Usra, fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan maksiat untuk dia. Usr, benda yang payah maksiat tu Tuhan sebut. Tuhan bagi satu gelaran kepada maksiat ni susah. Tuhan bagi gelaran pada ketaatan tu mudah. Tapi orang sedekah dia mudah untuk taat, tapi orang yang bakhil dia mudah untuk maksiat. Lepas tu bila kita mudah buat maksiat ni, tuan-tuan, kemungkinan kita ni salah seorang daripada orang yang bakhil. Mudah buat maksiat. Bukan minum arak, tuan-tuan. Mudah mengata orang tu, mengata orang ni, mengumpat orang tu, mengumpat orang ni. Orang bakhil lah. Tengok dia duduk bagi, ustaz. Dia bagi ada makna tu. Tuan-tuan hati-hati orang bagi. Ada orang bagi ni bukan bagi kita nak orang bagi dengan keikhlasan. Bukan bagi ada makna. Baik ada makna tu, kata ayah siapa? Ayah kepada Pak Muntawir Ramli lah tu. Kan? Nama apa? Saya pun tak ingat. Tuan-tuan. Jadi orang yang bakhil ni Allah mudahkan maksiat untuk dia. Maksiat jadi mudah. Tuan-tuan, nak merompak dengan nak semain jemaah, macam ni lah. Nak ngumpat dengan nak baca Quran, mana mudah sepatutnya? Nak ngumpat dengan nak zikir pada Allah, subhanallah, subhanallah, mana mudah sepatutnya? Zikir senang sepatutnya. Tapi orang hak bakhil ni, tuan-tuan, bagi dia ngumpat tu sangat mudah. Sebab apa, tuan-tuan? Zikir ni seorang-seorang pun boleh dah. Ngumpat perlu geng. Tapi tu pun jadi mudah untuk dia. Totak jumpa kawan dalam masa saat, tuan-tuan. Dia senang nak cari klik-klik dia untuk mengumpat. Duk kata orang ni. Tapi berzikir susah. Hati-hati, tuan. Orang yang suka dia mudah untuk mengumpat orang, dia payah berzikir, salah satunya tanda dia bakhil. Hati-hati, no. Lepas tu kita kena baca Quran. Saya sebut siapa tu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bukan saya sebut. Baik. Sampai sinilah insya-Allah. Nanti kita sambung minggu keempat insya-Allah. Baik, sampai muka surat 169. Mudah-mudahan kita ni termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita bersedekah walaupun RM1, walaupun sekupang. Mudah untuk bersedekah dan mudah untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima sedekah-sedekah kita dan Allah letakkan di atas mizan hasanatnya. Amin rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.